Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wa ahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid, iaitu kita menggunakan kitab Aqidatun Najin, insya-Allah bermula daripada muka surat 105, iaitu au yakuna fi jihatin lil jirmi. Yang pertama yang dulu, au yakuna aradan yaqumu bil jirmi, au yakuna fi jihatin lil jirmi. Jadi sebaiknya saya bacakan daripada atas. Dan barang siapa berkata Allah Ta'ala berjisim, tetapi tiada seperti jisim yang baharu ini, tiada ia jadi kafir, hanya haram lagi bid'ah. Jadi kalau orang percaya yang Allah Ta'ala berjisim, katalah dia cakap Allah Ta'ala ada mata, ada telinga, ada kepala, ada tangan dan sebagainya. Kalau dia percaya macam itu, tetapi dia percaya selain daripada itu, dia percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan manusia. Walaupun Allah Ta'ala berjisim, tapi jisimnya tidak sama dengan makhluk. Jadi orang yang berkata demikian tidaklah dihukumkan kafir, tetapi dihukumkan dia telah melakukan bid'ah kerana dia tidak faham tentang zat Allah Ta'ala yang sebenarnya, kerana menyamakan ada jisim, dan dihukumkan bid'ah kerana dia membawa satu i'tiqad atau satu kepercayaan yang tidak mengikut syarak. Sebab itulah makna haram. Artinya dia berdosa tapi bukanlah kafir. Bahkan jikalau diiktikadkan seperti jisim makhluk ini, maka iaitu jadi kafir dengan ittifaq. Jadi kalau sekiranya dia percaya yang Allah Ta'ala itu ada jisim, benar-benar jisim, yang dia tidak nafikan seperti mana manusia, itulah baru dikatakan dia adalah kafir, kerana mempercayai Tuhan menyamai makhluk. Au yakuna aradan yaqumu bil jirmi, kata musannif. Ini artinya atau ada ia arad yang berdiri dengan jirim. Maknanya Allah Ta'ala itu arad, artinya sifat berdiri kepada jisim mausuf, yang disifatkan. Bermula arad itu barang yang berdiri dengan yang lainnya daripada segala sifat yang baru. Itu dikatakan arad. Suatu yang berdiri kepada lain daripada arad, mana jirim, yang mana ia menyerupai macam sifat. Maka iaitu terlebih akhas daripada mutlak sifat, kerana tertunggal sifat itu pada sifat yang kadim. Jadi bila dikatakan arad berdiri pada zat, dia lebih khusus daripada dikatakan sifat berdiri pada zat, kerana sifat berdiri pada zat umum. Bila dikatakan arad ni lebih khusus daripada itu, maka adalah arad itu tertentu dengan yang baharu seperti putih dan merah dan hitam dan sekalian warna. Jadi arad ni ialah sesuatu yang berdiri pada jirim yang baharu, dia baharu, jirim baharu. Kita lihat malam misalnya, tak ada lampu, tak ada bulan, tak ada apa, gelap. Jadi gelapnya malam tadi adalah warnanya hitam. Jadi ini arad.
artinya gelap ni datang kepada dunia bila matahari tertutup atau matahari terbenam. Itu Arab. Begitulah juga kita lihat umpamanya bunga ros merah. Jadi ros ada putih, ada merah, ada hijau, dan yang kita tahu putih merah, putih dan merah. Jadi bila kita lihat warna merah tadi, ros tadi, itu arat dia. Arat menempel ataupun arat yang mendatangi bunga, lalu bunga itu merah. Jadi itulah yang dikatakan arat, yang mana dia baharu, dia menempel ataupun dia datang kepada benda baharu. Dan arat itu satu bahagi daripada alam, kerana alam ini tersimpan pada sekalian jirim dan sekalian arat, dan alam dengan segala juzuknya itu baharu. Jadi dalam dunia ni memang ada arat dan jirim, arat semuanya. Jadi dua-duanya ni semua baharu, sama ada arat ataupun jirimnya. Dan katanya au yakuna fi jihatin lil jirmi, iaitu atau ada ia pada pihak bagi jirim. Pada pihak mana, pada side, pihak pada jirim. Dan sekalian bagi jihah itu 6, iaitu kanan dan kiri, dan hadapan dan belakang, dan atas dan bawah. Jadi kalau kita pihak ni, kita tengok diri kita sendiri, pihak ni, mana ada pihak atas, ada pihak bawah, ada pihak kanan, ada pihak kiri, ada pihak depan, ada pihak belakang. Jadi itulah dia yang dikatakan pihak. Jadi Allah Ta'ala mustahil sebenarnya berpihak-pihak, kerana dia, kalau Allah Ta'ala ada pihak kanan, kiri, atas, bawah, berarti pihak ni merangkul Allah, menguasai Allah, lebih kuat daripada Allah. Ini mustahil. Inilah yang mustahil. Jadi kalau sekiranya Allah Ta'ala ada pihak, maka mustahil lah itu. Dan sekalian ini masuk pada kalam musannif, iaitu tadi ayakuna fi jihalil jirmi, maka tiada Allah pada kanan arasy, dan tiada pada kirinya, dan tiada pada hadapannya, dan tiada di belakangnya, dan tiada di bawahnya, dan tiada di atasnya, kerana arasy itu jirim. Jadi arasy adalah jirim, benda. Artinya dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala mustahil ada ke atas arasy atau bawah arasy. Mustahil dia ada kanan arasy atau kiri arasy. Mustahil di depan atau di belakang arasy. Mustahil. Kerana arasy ni baharu, Allah qadim. Jadi takkan qadim tadi berhajat kepada baharu. Tak boleh. Kerana kalau qadim kena ke qadim, kalau yang baharu pada baharu. Jadi Allah Ta'ala mustahil ada pihak-pihak atau jihad. Maka hendak takut akan sebagai takut daripada orang yang mengiktikadkan dia oleh orang yang awam, daripada bahawa Allah Ta'ala itu atas alam. Jadi kita takut nak beriktikad macam itu. Jadi orang awam mungkin beriktikad Allah di atas segala alam ni. Macam mana tu? Mana Allah Ta'ala ada tempat, ada pihak atas alam. Ini yang kita takut, ada orang beriktikad macam itu. Itu orang awam lah, pasal dia tak tahu, dia tak belajar. Tapi bagi kita orang terpelajar ni, tak boleh lah kita iktikad macam itu. Kerana bila kita iktikad macam itu, berarti Tuhan berada pada pihak. Jadi Tuhan berada pada pihak itu mustahil. Tetapi qaul yang sahih bahawa orang yang mengiktikadkan jihad itu tiada kafir, seperti dikatakan Allah Ta'ala itu pada langit, seperti barang yang berkata-kata dia oleh Ibnu Abdul Salam, dan dikait akan dia oleh Nawawi dengan bahawa adalah ia daripada orang yang awam. Jadi kalau ada orang berkata misalnya Allah Ta'ala di atas langit, di atas,
Itu tak boleh dari i'tikad yang sebenar, tidak sahih. Tetapi kita tak boleh mengatakan orang itu kafir kerana dia tidak memahami yang benda yang patut dipahami dari segi akal, tetapi dia memahami dengan pahaman yang secara zahir, dan dia i'tikad Allah Ta'ala lain daripada yang lain, Allah Ta'ala mengatasi alam, mana di atas alam. Itu perkataan macam itu tidak membawa kepada hukum kafir. Dan Imam Nawawi mengatakan seperti Ibnu Abdissalam yang beriktikad macam itu, Imam Nawawi menghukumkan bahawa orang itu adalah seperti orang awam sahaja. Jadi kalau orang awam cakap macam itu, biarlah dia cakap macam itu, tetapi maknanya dia bukanlah kafir. Tak boleh kita katakan kafir. Tapi salahlah. I'tikad macam itu salah. Dan adalah murad dengan jirim itu bulat alam ini dengan sekalian atau barang mana-mana jirim ada ia. Jadi jirim ni adalah benda alam, jirim, pokok jirim, dalam alam semua jirim, keseluruhan alam semua jirim. Itu maksud jirim. Jadi kalau kita katakan Allah SWT menjadikan alam ini menjadikan jirim, takkan Allah Ta'ala nak bersifat kepada jirim, kerana jirim ini benda-benda baharu. Maksud baharu kita faham kan? Baharu ialah benda yang asalnya tak ada, kemudian ada. Apa saja yang asal tak ada, kemudian ada, itu baharu. Termasuk arash, kalam, kursi, termasuk malaikat, roh dan sebagainya, semuanya baharu. Dan yang kedua itu iaitu bersegera pada faham kerana melengkapi. Jadi haruslah kita memahami betul apa itu jirim, iaitu alam keseluruhannya yang terisi di antara langit dan bumi ini, semuanya alam dan semuanya jirim. Dan demikian lagi tanda harus dikatakan Allah Ta'ala itu di dalam alam atau di luar alam kerana memberi waham dan jahat adab serta Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala atas alam atau dalam alam, luar alam dan sebagainya, memang boleh dari segi akal. Tapi maknanya kerana Allah Ta'ala berlainan daripada alam. Tetapi perkataan ini perkataan tidak baik, kerana boleh merosakkan akidah. Jadi kita akan gambarkan Tuhan berada di atas alam umpamanya, Tuhan berada di luar alam, merangkul alam begini. Jadi ini maknanya i'tikad, kalau kita ada i'tikad macam ini adalah tidak baik. Itu yang dipanggil, kata mengarang ni, jahat. Dan jika sah maknanya sekalipun, kerana bahawa di dalam alam itu ilmunya atau disembah akan dia di dalam alam. Walaupun makna sah, makna kita kalau kita katakan maknanya Tuhan di atas alam, Tuhan di luar alam, menguasai alam, boleh dikatakan begitu. Tetapi kata yang sedemikian menyebabkan kita seolah-olah menyembah kepada sifat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada pada alam. Jadi ada orang yang mengatakan Allah Ta'ala tidak ada di dalam alam atau tidak wujud di alam kerana Allah Ta'ala ilmunya saja yang ada di alam. Jadi pendek kata, maknanya kalau kita kata misalnya Allah Ta'ala berada di alam, ini perkataan etikatnya tidak betul, kerana mustahil Allah Ta'ala akan berada di tempat yang dia sendiri menjadikan. Jadi kalau sekiranya dia berada di alam, maknanya walaupun tidak salah dari segi akal, tetapi maknanya seolah-olah Allah Ta'ala tadi terperangkap dalam alam. Ini yang menjadi salah. Kerana apa? Kerana alam itu seolah-olahnya lebih kuat daripada Allah. Dikatakan luar dan di dalam itu kerana keduanya itu
daripada sifat yang baharu. Jadi dua-dua sifat baharu, keluar alam, dalam alam, semua sifat baharu. Dan Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat yang baharu. Maha suci Allah Ta'ala. Tak boleh dia bersifat baharu. Kalau dia sebab itu tak boleh dikatakan luar dan dalam dan sebagainya, maka haram dikatakan keduanya dan tiada jadi kafir. Jadi tak boleh katakan macam itu, walaupun boleh dipahamkan orang yang awam faham begitu. Jadi percakapan seperti itu hukumnya haram, maknanya dosa, tetapi tak sampai kepada darjat kafir. Dan ada pun firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang bermaksud artinya, dan Allah Ta'ala Tuhan di atas tujuh petala langit dan di dalam bumi. Surah Al-An'am ayat 3. Jadi kalau kita tengok makna zahirnya, Tuhan di atas arasy sempurna. Tuhan di atas arasy sempurna. Tapi ditakwilkan oleh ahli tauhid, maknanya Tuhan adalah di dalam tujuh petala langit, alam lah, tujuh petala langit dengan sempurna. Dan di bumi, mana Tuhan sempurna di atas tujuh petala langit. Itu takwilnya. Jadi kerana para ahli tauhid memustahilkan Tuhan berada di arasy. Jadi maksud arasy itu ialah maknanya tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi. Maka maknanya yang disembah, makna yang disembah di dalam langit dan di dalam bumi, itu maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Demikian lagi firman-Nya, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Bermula Tuhan yang bernama Rahman itu di atas arasy bersamaan ia. Wallahu fis samawati wa fil ard. Dan Allah ialah Tuhan pada langit dan pada bumi. Jadi maknanya Tuhan ada di langit dan ada di bumi. Tapi jangan i'tiqad bahawasanya Tuhan itu satu jirim ataupun satu benda baru sebagai benda langit dan bumi. Artinya di atas mengerasi dan memerintahkan. Maksudnya di atas tadi, mana Tuhan berkuasa dan memerintah, itu maksud atas. Tuhan atas arasy, mana atas langit dan bumi. Ini kata ahli tauhid dan ni, kita tak tengok pada makna zahir. Tuhan di atas arasy, mana Tuhan di atas langit dan bumi. Maksudnya Tuhan berkuasa di atas langit dan bumi. Itu maksudnya. Dan katanya lagi, au lahu huwa jihah, artinya atau baginya ia pihak seperti ada baginya jihah, seperti kanan atau kiri, atau atas atau bawah, dan hadapan dan belakang. Jadi ini yang mustahil. Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu mempunyai pihak, mana pihak atas ke pihak bawah, pihak kanan ke pihak kiri, pihak depan ke pihak belakang, ini satu benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Tuhan Maha Suci daripada berpihak, daripada mempunyai tempat atau sebagainya. Maka sekalian ini mustahil, yakni tiada bagi Allah anggota kanan dan anggota kiri dan hadapan dan belakang dan atas dan tiada di bawah. Maka hendak takut ia akan tiap-tiap takut daripada barang yang mengiktikadkan akan dia oleh orang yang awam, daripada bahawasanya alam ini di bawah Allah Ta'ala. Jadi kita harus takut, tak boleh mengatakan alam ini bawah Allah Ta'ala, tak boleh. Walaupun tak sampai kepada kafir, maknanya
i'tikad yang demikian salah. Tetapi qaul yang sahih bahawa orang yang mengiktikadkan jihad itu tiada kafir, seperti barang yang telah engkau ketahui. Jadi kita tak mengkafirkan orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada berjihad, kerana ia mungkin memahami cara yang cara yang mudah baginya untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk beriman pada Allah Ta'ala, dan tidaklah kita hukumkan dia seorang yang kafir. Itulah saja, insyaAllah. Kita akan sambung lagi masalah mustahil Allah Ta'ala ini, sebagaimana daripada kenyataan ataupun perbincangan mengenai mukhalafatullah Ta'ala lil hawadis, mana Allah Ta'ala menyalahi akan segala yang baru, kerana itu mustahil. Wallahu alam. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.